Dalam hadis ni antara golongan yang kuat dusta hadis sekalian daripada Syiah ialah golongan zuhad. Bukan salah zuhud tu, bukan salah tawaduk tu, salah orang yang nak kononnya nak jadi baik soleh tapi sandak cerita bohong kepada Nabi. Generasi datang generasi, manusia mula memperkatakan apa yang Nabi tak katakan, disandarkan kepada Nabi. Sebab kalau sandar pada kita tak ada harga. Nak bagi orang sokong, nak jual barang, ayak ni minum sihat, tak jadi. Buah ni makan sihat, tak jadi. Kena habaq. Nabi kata siapa makan masuk syurga. Orang berbeli. Dan Nabi SAW ingatkan kita daripada awal dulu. Tadi Ustaz Husin baca sebagian hadis Nabi, dan saya selalu ingatkan apa yang Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tuna minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. La tu bukan la nahi, la tu Nabi kata la nafi. Maksudnya Nabi kata mereka tidak akan menyesal. Okey, tapi maksudnya nahi, larangan. Apa Nabi kata? Nabi SAW kata akan datang pada akhir zaman dajjalun, dajjal, kadzabun, pendusta. Sebab tu ulama hadis, tu orang hadis dia tadi nuklear ni kata kan. Ulama hadis bila dia kata tu pendusta hadis, dia dajjal. Tu orang utara kata hang ni dajjal. Depa mengaji hadis tu. Dajjalun, dajjal, kadzabun, pendusta. Ya'tuna minal ahadithi ma bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka bawa hadis yang kamu, mak bapak kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu daripada mereka, jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu, jangan sampai mereka itu memfitnah kamu. Okey, ini masalahnya. Saya nak bagi dua orang tetamu ni, tapi saya nak sebut kita ni, kita kadang-kadang kita tak tahu pasal apa Nabi ni mai. Kenapa Allah hantar Nabi ni? Kalau saya tahu kenapa tujuan Nabi ni, mungkin saya tak akan buat hadis palsu tentang terung, hadis palsu tentang makanan, hadis palsu tentang ayam putih yang kita sebutkan. Ad-dikul abyad habibi wa habibi, ayam putih kekasihku. Ada hadis palsu. Dan kekasih ayam jantan putih kekasihku, dan kekasih pada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada percaya sembelih ayam putih buang nazak tu. Siapa dia yang jahabizatul ulama? Ulama-ulama hadis bangkit, jahabis kata Ibn Salah, yang bangkit untuk hadapi hadis-hadis palsu. Dengan nak semak macam mana? Macam mana kita nak tahu kata tok nek kita kata dulu kalau kita tak jumpa dah? Macam mana kita nak tahu orang yang 1000 tahun dulu kata kalau kita tak jumpa dah? Tak ada cara. The only way untuk tahu benda ni ialah melalui jalan sanad, narration, melalui jalan periwayatan. Fulan daripada fulan kepada fulan. Authenticity hadis itu dikaji melalui riwayat. Kalau tidak orang boleh berbohong. Tetapi ulama-ulama di samping meletakkan masalah sanad, mereka meletakkan supaya kita mempunyai satu gambaran yang jelas. Siapa Nabi kita ni? Dia ni nak main kempen ubat ke? Nak main kempen jualan ke? Nak main ajak orang supaya sebai serban jalan slow ke?
Nak suruh orang berperang ke? Apa dia datang ke kita ni? Dia datang ke kita seperti mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa dia? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizum. Okey. Rabbana wab'ath fihim, ya Allah, hantarlah pada mereka. Pada Nabi Ibrahim dia doa supaya hantar Nabi. Rasulan minhum, rasul di kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, baca kepada mereka ayat-ayat kamu. So Nabi nak baca pada kita ayat-ayat kita, ayat-ayat Allah. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar kitab dan hikmah. Kitab Quran, hikmah sunnah, ataupun hikmah asrarus syariah, apa yang ada di sebalik syariah. Tapi nak ajar, Nabi yang ajar sunnah. Wa yuzakkihim, ini bahagian yang penting, dan membersihkan mereka. Bahagian ini ramai, sebab tu kita sebut tazkiyatun nafs. Nabi itu bukan mengajak orang supaya baca dalil, tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita daripada hasad, dengki, hari demi hari. Sebab tu setiap orang lagi tak mati berjuang menentang dirinya sendiri untuk membersihkan diri, kerana itu agenda yang dibawa oleh Nabi. Tapi untuk membersihkan diri itu memerlukan kitab dan hikmah. Tuan-tuan, kalau Nabi ada, balik pada cerita tadi, Assalamualaikum Rasulullah, saya ni ada masalah nak tanya, Allah nak macam mana? Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang. Sekarang Rasulullah tak ada. Pergi masuk masjid tu, satu orang bangun, Rasulullah bersabda, sesiapa yang minum kopi, malaikat beristighfar kepadanya selagi mana bau kopi ada di mulut. Saya sebut kat Dr. Said Kamali baru ni, kat Malaysia ada Habib pergi baca hadis tu, ada di dalam YouTube. Mesti dia toke kopi. Ini mesti kaki pistabak. Kau nak minum kopi, kau minum lah, tak ada masalah. Tapi menyandarkan sesuatu kepada Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta padaku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Selagi kopi bau di mulut, malaikat beristighfar kepadanya. Ini bukan main-main. Ibn Salah, yang mereka quote Ibn Salah, Syafi'i, Ibn Salah kata, dalam hadis ni antara golongan yang kuat dusta hadis sekalian daripada Syiah ialah golongan zuhad. Bukan salah zuhud tu, bukan salah tawaduk tu, salah orang yang nak kononnya nak jadi baik soleh tapi sandak cerita bohong kepada Nabi. Cerita bohong kepada Nabi. Ini bukan jenayah kecil. Tipu cek dosa korang lagi daripada tipu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita telah create benda yang menyebabkan orang menyangka itu agama, sedangkan ia bukan agama. Sebab tu siapa yang bangun? Ulama hadis. Orang kata ulama hadis tak ada tasahul dalam hadis. Ada bab tasawuf, tetapi hadis yang daif itu bukan daif. Hampa kena tahu dulu apa beza antara daif ni. Daif yang disebabkan teknikal, dan daif dengan rawi yang dituduh sebagai pendusta, ataupun hadis yang tak ada asal baginya. So semua kita cinta Nabi, tapi isunya kita, adakah yang sedang kita pegang ini betul Nabi ajar ataupun bukan Nabi ajar?